Hafizul. Hafizul boleh dengar ke suara cikgu Hafizul? Boleh. Okey. Okey, jadi untuk hari ni sekarang dah pukul 8.40. Masing-masing boleh buka kamera. Sebab cikgu tak boleh nak tunggu. Cikgu akan terangkan tentang bab 10. Ini adalah yang terakhir. Okey. Jadi masing-masing untuk yang beragama Islam, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jadi hari ini kepada semua yang dah hadir malam ni, cikgu ucapkan selamat datang lah. Sebenarnya ada kawan-kawan yang sedang on the way nak masuk. Ada kawan-kawan yang sedang on the way nak masuk. Jadi kita akan teruskanlah kelas kita untuk malam ni. Okey, jadi apa yang kita nak belajar ni? Kita nak belajar tentang perimeter dan luas. Okey, jadi cikgu akan teruskan kelas kita. Cikgu akan mula share screen. Tak sign. Dah sign ke tadi? Belum rasanya. Okey, jadi cikgu akan mulakan share screen. Masing-masing boleh nampak ke screen cikgu share? Boleh. Boleh nampak tak screen cikgu share? Boleh. Okey, jadi hari ni kita nak belajar tentang apa? Kita nak belajar tentang perimeter dan luas. Okey, inilah lesson kelas kita yang ketiga bercakap tentang perimeter dan luas. Okey, ini adalah kelas kita yang ketiga bercakap. Saya tak ada pen. Ini bukan pen. Nak pen. Okey, ini kelas kita yang ketiga bercakap tentang perimeter dan luas. Okey, ada lagi orang yang tak faham tentang definisi dia. Maksud dia apa? Maksud perimeter tu apa? Maksud luas tu apa? Okey, jadi untuk malam ni cikgu akan terangkan lagi sekali tentang perimeter dan luas. Okey, bila cikgu bercakap tentang perimeter, maksudnya kamu kena faham. Cikgu nak kamu cari panjang sisi belah luar. Belah luar. Ingat tu. Yang ini tips dia. Panjang sisi belah luar. Tetapi kalau cikgu bercakap tentang luas, sorry bos. Sign sini ke? Okey dah, saya dah sign. Okey. Masuk je, pakai je slip. Okey, thank you kan. Okey, jadi kalau cikgu bercakap tentang luas, maksudnya cikgu nak ruang belah dalam. Kamu kena faham perbezaan perimeter dengan luas. Bila cikgu bercakap tentang perimeter, maksudnya cikgu nak kamu kira yang belah luar. Tapi kalau cikgu bercakap tentang luas, maksudnya cikgu nak kamu kira belah dalam. Jadi untuk latihan yang hari tu kita ada belajar sama-sama, ada lagi yang tak tahu macam mana nak selesaikan. Okey, contohlah kita pergi kepada bentuk segitiga. Okey, jadi masing-masing tengok apa yang dimaksudkan dengan belah luar, apa yang dimaksudkan dengan yang belah dalam. Bila cikgu bercakap tentang perimeter, masing-masing boleh tengok. Bila cikgu bercakap tentang belah luar, maksudnya cikgu nak yang belah luar. Okey. Tetapi bila cikgu mention tentang luas, maksudnya cikgu pergi kepada yang belah dalam. Cikgu pergi kepada yang belah dalam. Jadi, ya bos, settle dah bos.
Okey. Jadi inilah perbezaan antara luas dengan perimeter. Okey, kat sini sebelum cikgu teruskan, jelas ke? Jelas. Okey. Okey, jadi hari ni kita nak belajar bentuk baharu pula. Sebab apa? Sebab kelas yang pertama cikgu terangkan satu bentuk sahaja, bentuk petak. Ni kelas yang pertama. Kelas yang kedua cikgu terangkan tentang cara mencari luas dan perimeter bentuk gabungan. Maksudnya petak tu dia bergabung. Ada macam ni cikgu ajar, ada macam ni cikgu ajar. Masuk kelas hari ini, cikgu nak ajar bentuk-bentuk lain selain bentuk petak dan selain bentuk rectangle. Okey, jadi hari ini masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan teruskan tentang, cikgu akan ajar tentang perimeter dan luas. Kita pergi kepada bentuk yang pertama, iaitu cikgu nak pergi kepada bentuk segitiga. Jadi masing-masing sediakan kertas, sediakan pensel, sediakan kalkulator. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada bentuk segitiga. Cikgu tulis ni. Bentuk segitiga. Senang sahaja. Bentuk segitiga bila kita bercakap tentang perimeter dan luas, masing-masing boleh tengok. Ini adalah soalan pertama daripada cikgu. Okey, jadi untuk soalan pertama, masing-masing boleh tengok. Dekat sini cikgu akan gunakan pen warna biru untuk mencari perimeter. Okey. Perimeter dia tiada formula. Ingat tu. Perimeter kamu kena kira semua panjang yang belah tepi. Contoh, masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Okey, baik. Okey, jadi panjang yang ini 8. Kita masukkan 8. Tambah. Okey, panjang yang bawah ni 19. Kita masukkan 19. Okey, dan panjang yang ini adalah 20.84. Jadi, kita kena kira semuanya. 8 tambah 19 tambah 20.84. Kita akan dapat 47.84. Itu adalah tentang perimeter. Perimeter kamu kena concludekan semua dia punya panjang. Habis dekat situ. Okey, jadi selanjutnya perimeter ni tak ada apa-apa yang merusingkan. Okey, jadi sekarang ni kita pergi kepada luas ataupun in English dia kita panggil area. Jadi untuk area kita ada formula. Bentuk pertama kita pergi hari ni adalah bentuk segitiga tau. Okey, formula dia apa? Formula dia adalah, ni cikgu tulis. Salin tau semua ni. Okey, A, B. Formula dia dekat sini adalah 1/2 darab dengan panjang dekat A, ni A dia, darab dengan panjang dekat B. Okey, tu B dia. Jadi kalau kita tengok kepada bentuk segitiga kita tadi, mana? Okey ni. Okey, jadi kita nak jawab dia punya area. 1/2 darab A. A dia apa? Ni adalah A dia. Jadi kat sini kita tunjuk 8 A dia. Darab 8. Darab pula B. B dia mana? B dia yang belah bawah. B dia berapa? B dia 19. Jadi kita selesaikan 8 darab 19 darab 1/2 kita dapat 76. Okey, ni jawapan untuk perimeter dan ni jawapan untuk area ataupun kita panggil dia luas. Okey. Boleh faham ke semua? Boleh. Jelas ke setakat ni? Boleh? Jelas. Okey, bagus. Okey, kod-kod ada sesiapa yang confused macam mana nak selesaikan, cikgu akan tunjukkan lagi satu pengiraan. Cikgu akan tunjukkan lagi satu pengiraan. Maksudnya apa? Maksudnya cikgu akan tunjukkan lagi satu contoh. Okey, sekarang kita akan selesaikan soalan di hadapan. Okey, ni segitiga kita. Okey, ni adalah soalan yang kedua. Tengok ni soalan yang kedua. Soalan kedua. Salin tahu. Okey, sekarang ni cikgu akan pergi kepada apa? Cikgu pergi kepada perimeter. Untuk perimeter, tengok betul-betul
panjang yang ini adalah 32.20. Kita masukkan 32.20. Tambah panjang yang ini 14. Okey, 14. Dan akhir sekali, panjang yang belah bawah ni adalah 29. Yes, kamu kena pastikan semua panjang sisi yang belah luar ada dalam kamu punya kiraan. Jadi kita kira 30.20 tambah 14 tambah dengan 29, kita akan dapat dia 75.2. Itu untuk perimeter. Sekarang kita akan pergi pula tentang luas. Okey, luas kena ingat. Luas kena ingat. Kamu takkan dapat nak selesaikan luas tu kalau kamu tak ingat formula dia. Untuk luas segitiga, apa formula dia? Formula dia adalah 1/2 darab A darab B. Mana A dia? A dia adalah yang tegak. Jadi 1/2 darab, kat sini dia tunjuk 14. Kita masukkan 14. Darab B. B tu apa? B ni adalah dekat tapak dia. Jadi kita buat sini 29. Dia 29. B ni kok ada orang yang still tak faham. B ni base ataupun kita panggil tapak. Base tu bahasa Inggeris, tapak tu bahasa Melayu dia. Jadi dekat sini tekan kalkulator elok-elok. 14 darab 29 darab 1/2 kita akan dapat 203. Okey. Jadi ini adalah perimeter dengan luas untuk bentuk segitiga. Okey, cikgu ulang lagi sekali Okey, cikgu ulang lagi sekali. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit semua orang? Ya. Ya. Okey. Jadi cikgu nak tengok ni. Masing-masing boleh tengok Okey. Sekarang ni kita belajar tajuk perimeter dan luas. Okey. Tadi kelas tadi awal-awal tadi cikgu terang tentang definisi. Definisi ni adalah maksud. Dia tentang maksud. Okey, perimeter. Perimeter ni apa? Panjang belah luar. Nampak cikgu pekatkan yang belah luar. Ya, okey. Luas tu apa? Ruang belah dalam. Jadi kita nak kena tengok macam mana belah dalam dia pula. Jadi ingat ni luar, ni dalam. Okey, itu pertama. Okey, lepas tu cikgu terang pasal apa? Cikgu terang lesson apa yang cikgu nak ajar hari ni. Untuk kelas yang pertama kita belajar bentuk peta. Untuk kelas yang kedua kita belajar bentuk combine. Cikgu ajar kamu cara nak cari area, cara nak cari luas. Untuk hari ni kita pergi kepada bentuk-bentuk lain selain bentuk peta. Jadi bentuk yang pertama kita pergi kepada bentuk segitiga. Dekat mana cikgu terangkan tentang perimeter dan luas. Tengok yang warna biru, cikgu tunjuk untuk perimeter. Tengok yang warna hijau, cikgu tunjuk kiraan untuk luas. Okey, jadi untuk soalan pertama dan soalan kedua yang cikgu tunjuk ni, boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, bagus. Jadi berdasarkan dua contoh yang cikgu dah tunjuk ni. Berdasarkan dua contoh yang cikgu dah tunjuk ni. Cikgu nak masing-masing cuba cari, cuba selesaikan soalan di bawah. Nak selesaikan apa? Yang pertama daripada di sini untuk soalan A, kita pergi soalan A, cari dia punya perimeter, perimeter dan cari dia punya luas. Rujuk contoh yang cikgu dah bagi dekat atas. Boleh buat tak? Boleh. Okey, bagus. Ilman rasa Ilman boleh buat tak? Boleh. Okey. Jibril rasa boleh buat tak Jibril? Tak tahulah. Tak tahulah. Okey, tak apa. Cuba buat dulu. Nanti jangan risau, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Rujuk contoh dekat atas. Madinah, boleh buat tak tu Madinah? Mana Madinah ni? Okey. Cuba buat dulu, jangan risau. Tunjuk contoh, cikgu akan tolong. Cikgu bagi masa 2 minit, siap hantar dekat cikgu. Cikgu nak tengok berapa orang boleh buat, berapa orang tak boleh buat. Tengok contoh. Maksudnya kalau bentuk ni, maksudnya kita fokus kepada contoh dekat sini.
Okey. Dah siap hantar dekat cikgu kan? Okey. Ya, kenapa tu? Senang. Macam mana boleh dapat 1/2? Okey, 1/2 tu formula. Formula. Jadi kiraan untuk luas segitiga kena ada 1/2 tu. Jadi dia bukan tentang ni, dia adalah formula. Okey. Cikgu harap menjawab. Okey, siapa-siapa yang ada soalan lagi, kalau malu nak bertanya secara verbal, malu bertanya nak keluarkan suara, WhatsApp cikgu. Cikgu tunggu kat WhatsApp. Cikgu janji cikgu tak sebut pun nama dia. Boleh Kristina? Boleh. Okey. Okey, jadi cuba buat, cikgu bagi 1 minit lagi. Cikgu bagi 1 minit lagi. Bagus, kemas. Okey. Okey, bagus, kemas. Okey, bagus, kemas. Okey, bagus. Sama-sama. Ada soalan terus tanya Okey. Okey. Jadi masa menjawab sudah habis. Kod-kod ada yang still tak faham lagi ataupun kurang jelas dalam mencari luas dan perimeter untuk segitiga, boleh tengok di hadapan. Okey, sekarang cikgu akan selesaikan soalan ni. Cikgu akan selesaikan soalan ni. Kita akan buat sama-sama. Okey, jadi masing-masing untuk yang yang confused cara nak menyelesaikan, boleh tengok dekat depan cikgu akan tunjuk. Okey, jadi inilah soalan kita. Ni adalah soalan kita. Okey, jadi bila cikgu nak selesaikan dekat sini, yang pertama sekali cikgu akan cari tentang dia punya luas. Luas, silap, perimeter. Kita pakai perimeter dah. Perimeter. Perimeter untuk soalan ni adalah tentang bentuk segitiga. Segitiga. Okey. Jadi segitiga ni kita nak cari perimeter ni macam mana? Kita kena kira semua panjang sisi dia. Jadi panjang sisi tak kisahlah kamu nak mula daripada mana. Okey, jadi untuk panjang sisi yang pertama 24.61 masukkan. Tambah, okey, panjang sisi yang kedua 10 tambah, dan akhir sekali panjang sisi yang ketiga kita ada 22. Jadi perimeter untuk kita cari panjang sisi dekat sini adalah 24.6 tambah 10 tambah dengan 22, kita dapat 56.61. Itu jawapan untuk perimeter. Manakala cikgu akan cari pula untuk soalan luas. Soalan luas kamu tak macam perimeter. Dia ada formula yang kamu kena isi. Kena masukkan nilai tu dalam formula. Jadi untuk soalan segitiga, formula dia adalah 1/2 darab dengan A darab dengan B. Okey, 1/2 tu memang kena ada. Jadi A tu apa? B tu apa? Okey, A tu adalah panjang dekat tepi, B tu adalah panjang tapak dia. Jadi kita tengok balik soalan kita ni. 1/2 darab A. A panjang dekat tepi. Jadi A dia adalah 10. Darab 10. Darab B. B ni adalah tapak dia. Mana tapak dia? Yang ni dekat bawah ni.
Jadi B ni adalah 22. Jadi kita selesaikan, tekan kalkulator 10 darab 22, lepas tu darab 1/2 kita dapat 110. Itu jawapan untuk luas dan itu adalah jawapan untuk perimeter. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, sekarang kita buat soalan yang terakhir untuk mencari luas perimeter. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Soalan yang terakhir untuk segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi daripada penjelasan dekat atas, penjelasan dekat A, cuba selesaikan soalan dekat B. Cuba selesaikan soalan dekat B. Okey, rujuk. Okey, lepas tu dah siap hantar dekat WhatsApp cikgu. Cikgu tunggu. Okey, pandai. Bagus. Okey, bagus. Madinah. Sama-sama. Okey. Okey, dah siap hantar dekat cikgu. Wow, lajunya dapat. Bagus. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey, bagus Kristina. Okey. Tak apa, tak lukis pun tak apa. Jangan risau, cikgu okey je. Pastikan jawapan tu betul. Yang penting yang tu. Okey, cuba buat tau Jangan risaulah, cikgu tak marah kalau salah. Cikgu bukan di sebelah kamu, cikgu tak jentik kamu, jangan risau. Okey, Ummu Atiyah, setakat ni jelas ke Ummu Atiyah? Jelas. Okey, bagus, kemas. Orang Kelantan cakap terkemas. Ada orang Kelantan tak sini? Tak ada. Iya. Betul, bagus, good job. Nanti cikgu akan terang Okey. Untuk siapa yang dapat perpuluhan, pastikan kamu tulis jawapan. Siapa-siapa yang dapat jawapan dalam pecahan, tukarkan jawapan tu kepada perpuluhan. Macam mana nak tukar? Tekan Shift ABC. Tekan Shift ABC. Tu cara dia. Okey, bagus. Madinah. Okey, jadi masa menjawab sudah habis. Okey, untuk siapa-siapa yang tengah cuba nak jawab lagi, tengah usaha nak jawab lagi, jawab je. Jawab je. Nanti cikgu akan ajarlah. Okey, sama-sama. Okey, jadi tengok ke depan. Untuk siapa-siapa yang rasa dia kurang faham ataupun kurang jelas, boleh tengok ke depan. Jadi yang pertama sekali cikgu akan cari perimeter. Tengok tu cikgu cari perimeter. Macam mana nak dapatkan dia punya perimeter? Semua panjang sisi belah luar. Jadi dekat sini, panjang dekat sini kita ada 11. Masukkan 11. Tambah panjang dekat sini kita ada 29. Masukkan 29. Tambah panjang dekat sini kita ada 31.06. Jadi bila kita dah confirm, kita dah yakin semua panjang sisi kita dah libatkan dalam pengiraan, baru kita tambah semua.
11 tambah 29 tambah 31.06, kita akan dapat 71.06. Itu jawapan untuk perimeter. Manakala untuk luas, tengok kepada formula 1/2 darab A darab B. A dia mana? A dia yang tegak. B dia yang mana? B dia yang baring. Jadi yang tegak dekat sini adalah 11. Masukkan 1/2 darab 11 darab dengan yang baring dia 29. Jadi kita tekan kalkulator 11 darab 29. Lepas tu darab 1/2. Dekat sini jawapan dia akan dapat 159.5. Untuk siapa-siapa yang dapat dalam pecahan 159 1/2, tekan shift dalam kalkulator kamu, lepas tu tekan A, B, C. Nanti dia akan bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan. Jadi inilah jawapan untuk perimeter dengan luas untuk segitiga. Jelas ke semua? Okey? Boleh faham? Boleh. Okey. Habis dah bentuk pertama. Cikgu ada bentuk lain pula ni nak pergi ni. Cikgu ada bentuk lain pula nak pergi ni. Habis dah bentuk segitiga. Kristina okey bentuk segitiga? Okey. Okey. Jadi kita pergi pula kepada bentuk yang kedua. Masing-masing boleh tengok. Dalam dunia ni bila cikgu bercakap tentang bentuk, ada macam-macam bentuk. Okey, jadi kita akan pergi lagi kepada bentuk yang seterusnya. Tadi kamu kena faham. Kamu kena faham. Bentuk yang cikgu nak ajar yang seterusnya masih lagi dalam tajuk segitiga. Cumanya yang kita nak belajar segitiga adalah bukan right angle triangle untuk siapa-siapa yang ambil in English ataupun dalam bahasa Melayu, bukan segitiga bersudut tegak. Okey, bersudut tegak tu macam mana? Yang kita buat tadi semua segitiga bersudut tegak. Apa maksud bersudut tegak? Dia ada 90 darjah. Kat sini 90 darjah, dekat sini 90 darjah. Okey, yang ni 90 darjah, yang ni 90 darjah. 90 darjah jangan tanya pula kenapa, kan kita dah belajar dah pasal sudut. Okey, jadi habis dekat sini kalau segitiga yang biasa yang bukan bersudut tegak, maksudnya dia tiada sudut 90 darjah. Tiada sudut 90 darjah. Okey, tengok yang pertama. Okey, yang pertama dekat sini inilah segitiga kita. Inilah segitiga kita. Segitiga dekat sini cikgu akan terangkan tentang perimeter. Okey, bila cikgu bercakap tentang perimeter, kamu kena faham perimeter tiada formula. Tiada formula yang terlibat untuk cari perimeter. Yang kamu kena faham adalah cari semua panjang sisi. Panjang sisi dekat sini yang pertama kita ada 9. Masukkan 9 tambah panjang sisi yang dekat sini kita ada 9. Masukkan 9 tambah panjang sisi yang dekat bawah kita ada 9. Masukkan 9. Jadi perimeter dekat sini adalah 9 tambah 9 tambah 9. Jadi dekat situ kita akan dapat 27. Itu untuk perimeter. Perimeter dia tak ada perbezaan. Jadi cikgu akan teruskan kepada luas. Untuk luas dia ada perbezaan. Kalau kita pergi kepada formula luas untuk segitiga, kita pergi kepada yang tadi, A darab dengan B. 1/2 darab A darab B. Ini yang tadi. Ini yang tadi. Sekarang ni macam mana? A dia nak ambil yang kiri ke yang ambil yang kanan? Okey, jawapan dia jangan ambil yang kiri, jangan ambil yang kanan. Kamu tetap ambil yang betul-betul tegak. Dan B kamu ambil yang belah bawah. Jadi dia punya jalan kerja adalah 1/2 darab dengan A darab dengan B. Jadi masing-masing boleh tengok untuk luas. Untuk luas. Okey, 1/2 darab A. A dia apa? Kan cikgu cakap tadi ambil yang tegak. Tegak ni yang dekat sini. Ni tegak dia. Tegak dia 7.794. Darab dengan B. B dia yang belah bawah. Jangan ambil yang kiri, jangan ambil yang kanan. Okey. B dia yang belah bawah. Ini adalah A dia, ini adalah B dia. Jadi B dia adalah 9. Lepas tu masukkan dalam kalkulator 7.794 darab 9. Lepas tu darab pula dengan 12 kita dapat 35.07. Itu untuk luas.
Jelas ke? Boleh faham contoh pertama? Boleh. Okey, Boleh. cikgu akan tunjuk contoh yang kedua. Kot-kot ada yang tak faham contoh yang kedua. Jadi masing-masing boleh tengok macam mana cikgu selesaikan contoh yang kedua. Okey, kita tengok kepada contoh yang cikgu nak cuba buat kat depan ni. Contoh yang cikgu nak cuba buat dekat depan ni, dia bukan segitiga bersudut tegak. Dia tak kisah segitiga tu sudut macam mana pun. Kita ada jalan penyelesaian dia. Jadi cikgu pergi kepada perimeter dulu. Okey, untuk perimeter. Perimeter adalah kita cari ukuran panjang sisi belah luar. Kita dapat dekat sini 13. Masukkan 13. Tambah ukuran sisi yang dekat sini, kita dapat 7. Tambah ukuran sisi yang belah bawah ni, kita dapat 15. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. 13 tambah 7 tambah dengan 15, kita dapat 35. Untuk perimeter tak ada masalah. Kalau siapa-siapa ada masalah, bagi tahu cikgu. Okey, sekarang ni cikgu pergi pula kepada luas. Bila cikgu nak pergi kepada luas, ingat formula dia. Ingat formula dia. 1/2 darab A. A dia dekat sini, ni adalah A dia. Jadi A dia adalah 6. Jangan ambil 7, jangan ambil 13. Ambil 6. Darab dengan B. B dia dekat sini adalah 15. Masukkan 15. Itu sahaja perbezaan dengan soalan yang tadi yang sekarang. Jadi 6 darab 15. Lepas tu kita tekan kalkulator darab 1/2. Kita akan dapat 45. Itulah cara dia. Jadi perbezaan dia dengan yang tadi. Kalau yang tadi A di mana? A dia yang ni yang tadi. Ni adalah A dia. Sekarang ni bila dia kita punya segitiga tu tak nampak yang tegak, kita ambil yang tengah-tengah ni. Jadi A dia yang mana? A dia dekat sini. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita nak mula buat soalan. Jadi siapa-siapa yang nak tanya soalan dekat cikgu, tanya je. Cikgu janji tak sebut nama dia. Tanya dekat WhatsApp Okey, jadi berdasarkan dua contoh yang cikgu dah tunjuk dekat depan, berdasarkan dua contoh yang cikgu dah tunjuk dekat depan, kita cuba buat satu soalan. Kita cuba buat satu soalan. Cikgu akan tunjuk, cikgu akan bagi Okey, berdasarkan soalan yang ini, okey, cuba selesaikan soalan ni. Okey, nak buat apa ni? Cari dia punya perimeter, cari dia punya perimeter dan cari dia punya luas. Rujuk contoh 1 dengan contoh 2. Okey. Cikgu nak tanya siapa rasanya Ilman, Jibril, Mian, Nisa. Nisa rasa boleh buat tak Nisa? Mana Nisa? Nisa boleh buat tak Nisa agak-agak? Okey, malu-malu lagi. Okey, boleh, bagus. Okey, bagus. Okey, jangan risaulah kalau malu-malu jangan risau. Boleh WhatsApp cikgu Wan. Ada soalan tanya je tau. Okey. Cikgu kalau 6.00 tu okey, kalau cikgu cakap 6.00 dia sama je. Dia sahaja cuba trik kamu. Boleh je ambil 6. Melainkan dia tulis apa? 6.01. Ya. Dekat sini kamu kena ambil semua. 6.01. Okey, semoga menjawab bagi yang bertanya. Kalau 6.00 nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Sama-sama. Bagus.
Perimeter. Okey, pandai. Bagus. Tak ada masalah. Cikgu nampak boleh faham dah. Okey, siapa-siapa yang ada masalah, jangan lupa WhatsApp cikgu. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, bagus. Pandai. Okey, good job, Christina. Okey. Okey, bagus. Okey, bagus, Nisa. Mana lagi yang lain ni? Okey, tengah buat kot. Oh, cikgu saya tak faham macam mana nak buat luas. Okey, tak apa. Lepas ni cikgu tunjuk nak buat luas. Okey. Luas dia pakai formula. Jadi maksudnya kalau siapa-siapa yang tak faham cara nak buat luas, maksudnya cikgu kena terang lagi detail. Untuk yang tak faham boleh tengok dekat depan Cikgu akan tunjuk lagi sekali. Okey, jangan risau Okey. Bagus, kurang-kurangnya kita bertanya. Cikgu jawab je. Okey, 1 minit lagi. Bagus, kemas. Okey, bagus. Kemas. Okey. Sama-sama. Okey, jadi habis dah masa untuk menjawab. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan tunjuk betul-betul. Okey, masing-masing tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey, bagus. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang confused. Siapa yang confused ni dalam bahasa Melayu dia kita panggil, kita ragu-ragu. Boleh tengok kepada soalan ni. Okey, jadi yang pertama kita nak cari perimeter. Okey, perimeter. Untuk perimeter, kita buat macam biasa. Macam mana tu? Okey, tengok Okey, untuk perimeter panjang sisi belah luar. Maksudnya dekat sini kita ada 11, kita ada 7, kita ada 13. Kita kena masukkan 11, 7, 13 ke dalam pengiraan kita. 11 tambah 7 tambah 13. Jadi bila kita nak tambahkan 11 tambah 7 tambah 13, kita dapat 31. Ini jawapan untuk perimeter. Kemudian cikgu akan pergi kepada luas. Cikgu akan pergi kepada luas. Luas ni apa? Luas ni yang belah dalam dia. Okey, jadi luas ingat. Untuk segitiga dia ada formula dia. Apa formula luas? Formula luas adalah 1/2 darab dengan A darab dengan B. Okey, sekarang bila ada formula, kamu kena cari mana satu formula dia. Silap, mana satu formula. Mana nilai yang nak dimasukkan ke dalam formula. A tu yang dekat mana? A ni yang tegak ni. Ni adalah A dia. Jadi A dekat sini adalah 6. Jadi 1/2 darab dengan 6. Darab dengan B. B ni yang mana? B ni base. Base, siapa yang tak faham base, base tu tapak. Jadi dekat sini B dia 13. Jadi kita masukkan 13. Jadi kita tekan sahaja kalkulator. 6 darab 13. 6 darab 13 darab 1/2. Kita akan dapat jawapan dia 39. Jadi kita nak buat area, kita kira macam perimeter. Untuk area, sila fahamkan dia punya formula. Jadi nak fahamkan dia punya formula, kamu kena cari A dia dekat mana, cari B dia dekat mana. Itu cara nak buat luas dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Baik, okey, bagus. Sekarang ni kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Iaitu soalan yang terakhir untuk bentuk ni, kita ada beberapa bentuk lain pula lepas ni.
Okey, jadi boleh cuba selesaikan apa? Cari dia punya perimeter, cari dia punya perimeter dan cari dia punya luas. Cari. Okey, siapa-siapa yang ada soalan nak tanya cikgu boleh buat WhatsApp cikgu kan? Okey, cikgu harap menjawablah tu. Eh? Ah. Okey. Boleh WhatsApp cikgu, cikgu jawab ni lah dalam dalam apa? Dekat WhatsApp ni. Okey, menjawab ke? Okey, cikgu tanya tu. Special tak special? Ummu Atiyah, setakat ni jelas lagi Ummu Atiyah? Jelas. Okey, bagus. Okey, bagus, pandai. Okey, sama-sama. Okey, 1 minit lagi untuk selesaikan soalan ni. Tak apalah, cikgu bagi 2 minit. Takut cikgu laju sangat pula kan. Okey, cikgu bagi 2 minit lagi untuk selesaikan soalan di hadapan. Okey. Okey, bagus, tak ada masalah. Boleh buat boleh buat, cikgu tunggu. Betul, terbaik. Okey, boleh buat masing-masing boleh buat. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu Okey, dah siap. Bagus, kemas. Nampak kemasnya tu. Okey, sama-sama. Okey. Okey. Jibril dapat buat tak soalan nombor 2? Dapat. Okey, bagus. Ya, betul. Terbaik. Sama-sama. Pakai nombor lain dah, Jibril. Okey, bagus. Mana lagi yang lain ni? Okey, pandai. Betul. Terbaik. Okey, sama-sama semuanya. Okey, jadi habis sudah soalan dekat sini. Cikgu dah habis. Okey, jadi masing-masing cikgu akan selesaikan soalan dekat depan. Okey, yang pertama sekali pakai kasut. Tu selipar. Okey, yang pertama sekali siapa-siapa yang tak faham bagi tahu je kat cikgu, nanti cikgu akan terang. Jangan risau, cikgu tak marah. Okey, jadi untuk perimeter dekat sini macam biasa. Ini 5, masukkan 5. Tambah ini 5, masukkan 5. Tambah ini 4, masukkan 4. Jadi jawapan dekat sini kita dapat 14. Habis dekat situ. Itu adalah perimeter. Kemudian kita nak pergi kepada luas. Kita nak pergi menjawab kepada luas. Luas 1/2 darab dengan A. Darab dengan B.
1/2 darab A. A dia apa? A dia yang tengah-tengah. Siapa ambil 5 salah? Siapa ambil 5 salah? Jadi A dia adalah 4.58. Darab pula dengan B. B tu apa? B in English we call it base. Ataupun tapak. Jadi B dekat sini adalah 4. Jadi kita letak 4. Tekan kalkulator. 4 darab 4.58. Lepas tu kita darab 1/2. Kita akan dapat 9.16. Bagus. Ramai yang betul. Okey, jelas ke untuk bentuk ni? Boleh faham ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, nanti kan kalaulah kamu tengok cikgu banyak lagi ke bentuk yang nak dibelajar. Okey, siapa-siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks. Jadi dekat sini cikgu akan tunjuk bentuk apa yang kamu ada dalam silibus kamu. Okey, jadi kamu boleh buka muka surat yang terakhir. Yang ini adalah bentuk-bentuk yang ada dalam silibus kamu. Okey, kita pergi kepada luas. Yang ini luas untuk segitiga cikgu dah terang. Cikgu dah terang dah luas untuk bentuk segitiga. Sekarang cikgu akan pergi kepada bentuk ni, bentuk ni, bentuk ni. Bentuk segi empat selari dengan lelayang sama sahaja. Okey, tapi jangan risau, cikgu akan tunjuk. Cikgu akan tunjuk. Okey, jadi kita akan pergi kepada bentuk yang seterusnya. Kita dah pergi dua bentuk. Kita dah pergi dua bentuk. Sekarang kita akan pergi kepada bentuk yang seterusnya. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, jadi cikgu nak ajar bentuk apa ni? Cikgu nak ajar bentuk apa ni? Cikgu nak ajar kamu tentang bentuk segi empat selari. Kok ada yang tak faham bentuk segi empat selari boleh tengok dekat depan. Segi empat selari, kalau kita ada segi ini kita dah belajar dah ini. Yang ini adalah A darab dengan B. A darab dengan B. Ini A dia, ini B dia. Jadi A darab dengan B. Kemudian kalau dekat sini dia buat BA. Dia tak kisah. Dia tak kisah asalkan kalau segi empat selari kamu kena ambil panjang dekat sini yang straight dan panjang yang bawah. Kalau dia segi empat tegak, kalau segi empat tegak kita ambil yang straight juga. Dan yang belah bawah. Jadi sekarang tengok contoh yang cikgu nak buat ni. Contoh yang cikgu nak buat ni. Okey, jadi cikgu ada beberapa soalan dekat depan. Cikgu sebenarnya nak pergi kepada soalan. Tapi cikgu takut kamu tak faham. Macam mana bentuk-bentuk ni. Okey, jadi contoh dekat sini. Untuk perimeter. Cikgu akan tunjuk ni perimeter. Ingat lagi tak bentuk segi empat? Yang bawah panjang dia sama dengan mana? Kiri, kanan, atas, bawah. Bawah sama dengan apa panjang dia? Siapa tahu? Kristina apa? Bawah sama dengan? Atas. Kanan sama dengan? Kiri. Kiri. Sama juga dengan ni. Yang bawah sama dengan yang atas. Jadi untuk perimeter dia, untuk perimeter, yang bawah sama dengan yang atas. Yang bawah dia 5, secara automatik yang atas dia 5. 5 tambah 5. Tambah yang kanan, okey, yang kanan sama dengan 4.65. Maksudnya belah kiri pun jawapan dia adalah 4.65. Jadi dekat sini kita akan dapat panjang dia. Ada orang tanya, macam mana nak dapatkan dia punya panjang? Panjang dia macam tu. Yang atas sama dengan yang bawah. Yang kanan sama dengan yang kiri. Jadi kita tekan kalkulator 5 tambah 5 tambah 4.65 tambah 4.65. Kita akan dapat 19.3. Itu cara nak cari dia punya perimeter. Jelas ke semua macam mana cikgu dapat perimeter tu? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, seterusnya cikgu akan cari dia punya luas. Cikgu nak cari dia punya luas. Luas jangan ambil 4.65 sebab dia sengit. Cari yang tegak. Okey, yang tegak dekat sini adalah 2. Jadi 2 darab dengan 5. Jadi 2 darab 5 kita dapat 10. Itulah cara nak cari luas dia.
Itu sahaja. Ada orang dia faham, dia ingat segi empat selari sama dengan bentuk segi empat sama. Segi empat sama, dia tegak. Dia pergi ambil yang ni. Siapa yang ambil ni salah. Jangan ambil sangat. Ingat luas jarang ambil sangat. Selalu untuk kiraan luas kita ambil yang betul-betul tegak ataupun yang betul-betul mengiring. Faham ke tentang luas tu? Faham. Okey, bagus. Okey, itu contoh yang cikgu tunjuk. Itu contoh yang cikgu tunjuk. Sekarang ni masing-masing cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan ni. Cikgu tunjuk dekat situ. Okey, nak selesaikan apa ni? Cari dia punya perimeter. Ingat, perimeter cikgu dah tunjuk dah tips dia. Lepas tu cari dia punya luas. Okey. Jadi, boleh cuba menjawab. Ada masalah, ada apa-apa yang tak faham, ada apa-apa yang diragukan, boleh WhatsApp cikgu, cikgu akan jawab kan. Cikgu janji, cikgu tak sebut pun nama dia. Kukuk kalau malu kan. Okey. Dah dapat dah. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Bagus, Kristina. Okey. WhatsApp cikgu kalau tak faham. Arif boleh dengar ke suara cikgu? Okey, bagus. Pandai. Okey. Ummu Atiah dah dapat jawab belum? Saya nak hantar. Dah hantar. Okey. Adlin dah hantar dah Adlin? Dah. Okey. Cikgu tunggu lagi 1 minit lagi 1 minit. Madinah, siapa-siapa yang masih belum hantar boleh hantar. Cikgu tunggu. Dah siap cikgu. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus Madinah. Okey. Jadi cikgu tunggu ni. Kalau siapa-siapa yang ada masalah, bagi tahu cikgu bagi tahu cikgu. Siapa yang nama Ammar Ashraf. Ammar Ashraf dapat jawab tak Ammar Ashraf? Dapat. Okey, bagus. Okey, bagus semuanya. Jadi sekarang ni cikgu akan mula jawab soalan dekat depan. Untuk siapa-siapa yang tak dapat, boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Tengok betul-betul, jangan tertinggal. Cikgu nak pergi bentuk lain pula lepas ni. Okey, jadi ingat, banyak bentuk kita nak belajar malam ni. Akhir sekali cikgu akan tutup kelas kita dengan pengiraan perimeter yang ada petak dan ada segitiga. Okey, tu tak apa. Nanti cikgu pergi. Okey, bagus. Pandai. Bagus semuanya. Kemas. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan cari perimeter.
Okey, cikgu akan tunjukkan perimeter, kamu sila tengok betul-betul. Okey, perimeter. Ada orang dia nak cari perimeter. Ingat, dia nak cari perimeter tapi masalah dekat sini dia ada panjang ni iaitu 5.63 dan dia ada panjang ni iaitu 6. Jadi dua ni tak cukup untuk kita jawab berapa perimeter dia. Ingat tips daripada cikgu. Panjang yang bawah sama dengan yang atas. Kalau yang bawah ni 6, maksudnya yang atas ni pun 6. Jadi masukkan 6. Panjang yang kiri 5.63. Panjang dekat kiri sama dengan panjang dekat kanan. Jadi dekat kanan pun 5.63. Jadi tambah 5.63. Siapa yang tak tahu tu, dia takkan dapat nak selesaikan perimeter. Jadi kita tekan kalkulator 5.63. 5.63 tambah 6 tambah 6 tambah 5.63. Kita akan dapat jawapan dia 23.26. Ni jawapan untuk perimeter. Okey, lepas tu kita pergi kepada luas. Luas untuk soalan ni jangan ambil 5.63 pula. Sebab luas dekat sini kita ambil yang betul-betul tegak. 3 darab dengan yang betul-betul mengiring. 6. 3 darab 6 kita dapat 18. Itu yang dimaksudkan dengan luas. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Cikgu nak dengar suara ramai sikit. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita cuba buat latihan lagi satu untuk bentuk ni Kita cuba buat satu lagi latihan untuk bentuk ni. Lepas tu kita pergi kepada bentuk yang lain pula lepas ni. Okey, jadi masing-masing okey, berdasarkan soalan di hadapan. Berdasarkan soalan di hadapan. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan perimeter. Perimeter dia apa? Cikgu nak kamu selesaikan. Luas dia apa? Cuba jawab Okey, Rania. Rania boleh dengar ke suara cikgu? Sorry cikgu, tadi saya baru masuk. Okey. Tak apa, tak apa. Untuk Rania, cikgu ulang lagi sekali nanti jangan risau. Okey. Okey, bagus. Sudah ada yang dah jawab. Okey, dekat sini cikgu bagi 2 minit sahaja. Cuba untuk selesaikan. Cuba. Siapa-siapa ada masalah, WhatsApp cikgu. Cikgu minta izin untuk makan kejap. Ini hujan, cikgu jadi lapar. Okey, bagus. Jadi ramai yang dah jawab dekat sini. Kita tunggu 1 minit lagi untuk bagi peluang kawan-kawan yang lain jawab. Siapa-siapa yang tak faham, ingat tanya, jangan diam. Okey, jadi cikgu mula menyemak.
Okey, bagus. Ramai yang betul. Bagus, pandai. Okey, bagus. Sama-sama. Okey, jadi masing-masing ramai yang betul. Okey, jadi dekat sini cikgu minta izin kepada kamu semua untuk bagi penjelasan. Boleh ke cikgu mula terangkan? Boleh. Okey. Jadi, apa nama bentuk ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa nama bentuk ni? Nama dia, nama dia segi empat selari. Segi empat selari. Yang kita belajar sebelum-sebelum ni, dia petak. Petak ni apa? Maksudnya segi empat sama. Yang ni kita belajar sebelum ni. Jadi ini adalah bentuk yang baru. Segi empat selari. Jadi dia punya tips untuk penyelesaian perimeter sama macam penyelesaian segi empat sama. Panjang dekat kiri sama dengan panjang dekat kanan. Panjang dekat kiri sama dengan panjang dekat kanan. Kalau untuk perimeter, tengok betul-betul. Kalau untuk perimeter nak selesaikan panjang dekat kanan sama dengan panjang dekat kiri. Kita tambahkan dua-dua. 3.01 tambah 3.01. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, panjang dekat bawah sama dengan panjang dekat atas. Panjang dekat bawah sama dengan panjang dekat atas. Kalau bawah dia 5, atas dia 5. 5 tambah 5. Itu cara nak cari nilai yang kita tak tahu dalam perimeter. Jadi 3.01 tambah 3.01 tambah 5 tambah 5, kita akan dapat jawapan untuk perimeter adalah 16.02. Okey, jelas ke semua untuk perimeter? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi lepas ni cikgu akan pergi kepada luas. Okey, untuk luas formula dia sama sahaja. Cumanya dia ada perbezaan sedikit. Kalau untuk segi empat sama, luas dia dekat sini kita boleh terus ambil panjang darab lebar. Sama juga dengan segi empat selari. Untuk mengira dia punya luas, jangan ambil yang sengit. Siapa ambil yang sengit salah. Ambil yang betul-betul tegak. Tegak dia 2 dan betul-betul baring. Baring dia 5. 2 darab 5 kita dapat 10. Jadi luas untuk soalan ni adalah 10. Jelas ke semua untuk luas dan perimeter? Jelas. Okey, habis. Habis dah Rania boleh follow up ke? Okey ke Rania? Boleh. Okey. Okey, jadi semua boleh tengok dekat depan sebab cikgu nak pergi kepada bentuk yang seterusnya. Cikgu nak pergi dah kepada bentuk yang seterusnya. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan pergi kepada bentuk yang seterusnya. Yang bentuk yang seterusnya ni kita namakan dia adalah trapezoid. Trapezoid ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil lelayang ni sama lelayang ni. Cikgu tunjuk cikgu pergi kepada bentuk lelayang lah. Okey, jadi untuk bentuk lelayang, cikgu minta maaf. Cikgu minta maaf sebab cikgu terlangkah. Okey, jadi bentuk lelayang. Lelayang dekat sini dia macam layang-layang. Lelayang dekat sini dia macam layang-layang. Pernah main layang-layang tak? Pernah. Okey. Siapa yang asyik main handset je tak pernah lah ni main layang-layang. Selalunya masa cikgu kecil-kecil dulu selalu main layang-layang. Masa angin tengah kuat kan. Oh, masa tu kita keluarkan layang-layang kita. Umur Atiyah pernah main layang-layang tak? Pernah. Pernah? Wow. Bagus semua. Okey, jadi apa maksud lelayang dekat sini? Lelayang dekat sini nama dia punya lelayang, nama lelayang diambil daripada bentuk-bentuk macam layang-layang. Bentuk dia macam layang-layang. Okey. Jadi untuk bentuk layang-layang kamu boleh tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan cara pengiraan bentuk layang-layang. Okey, ni adalah bentuk layang-layang ni. Kamu jangan pelik pula kalau dia terbalik ke, kalau dia pergi macam ni ke. Jangan pelik. Okey, jadi untuk bentuk layang-layang dia punya ciri-ciri lain sikit. Panjang dekat atas
sama dengan panjang yang dekat atas. Manakala panjang yang dekat bawah sama dengan panjang yang dekat bawah. Itulah layang-layang. Okey. Jadi, contoh kalau cikgu cakap panjang sini 5 cm, automatik. Secara automatik, panjang sini pun 5 cm. Kalau cikgu cakap panjang sini 10 cm, automatik. Panjang dekat sini pun 10 cm. Jadi, apa yang kita buat dekat sini? Apa yang kita buat dekat sini? Untuk mengira perimeter, cikgu tunjuk. Untuk mengira perimeter, kamu kena ambil yang sangat. Jadi, ini 5. Jadi, kita ambil 5. Ini 5. Jadi, ini 5. Tambah 5. Okey, yang ini 10. Okey, tambah 10. Okey, yang ini 10. Jadi, kita tambah dengan 10. Untuk perimeter. Perimeter. Jadi 5 tambah 5 tambah 10 tambah 10 kita dapat 30. Itu adalah soalan untuk perimeter. Sekarang untuk luas, bila cikgu mention tentang luas, luas kamu, inilah luas formula dia. Luas untuk formula dia adalah 1/2 darab A darab B. A mesti tegak. Mesti tegak. Betul-betul tegak. B mesti mengiring, betul-betul mengiring. Maksudnya dia tak boleh sengit, dia tak boleh sengit ataupun serong. Dia mesti tegak, yang betul-betul tegak. Yang mengiring mesti betul-betul mengiring. Jadi contoh bila cikgu letak dekat sini, soalan yang sama cikgu letak sini 2 dan dekat sini cikgu letak dia 7, jadi 2 darab dengan 7. 2 darab dengan 7 kita dapat 14. Itu adalah bentuk lelayang. Untuk lelayang ni dia tak ada masa sekolah rendah. Dia baru kita belajar masa dekat sekolah menengah. Jadi cikgu cari kejap bentuk lelayang ni supaya kamu boleh nampak macam mana penyelesaian untuk bentuk lelayang. Okey, tengok tahu sebab kita tak lama ni kelas kita. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kamu tak belajar lagi kan Pythagoras theorem? Okey, kejap. Sekejap cikgu dah jumpa dah soalan dia. Okey, untuk bentuk lelayang. Jadi kita tengok sikit. Untuk bentuk lelayang kita ada 2 soalan dekat sini. Okey, soalan yang pertama masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu terang tadi, bentuk lelayang. Cikgu bagi panjang cikgu bagi panjang. Okey, 3 cm, 2 cm. Jadi kamu tengok kat sini Okey, panjang tapak dia 6.2. Okey, panjang tinggi dia silap D lah. 3 tambah 2, 2 tambah 2. Okey, pening lah tu. Kita tunjuk ni Okey, berdasarkan contoh yang cikgu buat tadi, berdasarkan contoh yang cikgu buat tadi, cikgu ubah soalan, cari perimeter, dan cari dia punya luas. Okey. Kena cikgu tunjuk dekat sini. Okey. Ya, cikgu tunjuk kat sini. Okey, tengok kepada soalan yang warna pink. Cuba selesaikan perimeter dengan luas. Jadi untuk perimeter, kita akan cikgu akan bagi sini 4 cm. Lepas tu cikgu akan bagi sini 7 cm. Okey, cuba selesaikan. Boleh ke cuba buat? Nak dengar suara sikit. Boleh ke? Boleh. Okey, baik.
Okey, 2 minit lagi. Okey, bagus. Ramai yang dapat buat. Bagus. Okey, ramailah hantar. Cikgu tunggu kan. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Yes. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan cuba selesaikan. Kita selesaikan sama-sama kan. Boleh tak boleh nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi ini adalah bentuk lelayang. Kot-kotlah kamu tak tahu bentuk lelayang ni. Bentuk layang-layang ni. Okey, jadi dekat sini kita cari perimeter kan. Okey, perimeter. Perimeter ni adalah ukuran belah luar. Sini 4, kita tambah dengan 4. Tambah sini. Ingat, panjang dekat atas, panjang dekat sini sama dengan panjang dekat sini. Okey, jadi sini pun adalah 4. Siapa tak tahu tu dia tak dapat jawab. Okey, kemudian sini 7, sini 7. Okey. Jadi ingat, ukuran perimeter ni macam kita buat layang-layang. Kalau kamu nak buat layang-layang, kalau kamu terbesarkan macam ni, dia terbang dia tak stabil. Kita nak layang-layang kita terbang tinggi, kita kena ingat yang belah atas mesti sama, yang belah bawah mesti sama panjang dia. Atas panjang kena sama, bawah panjang kena sama. Sebab tu kita panggil dia bentuk lelayang. Jadi dekat sini kita selesaikan 4 tambah 4 tambah 7 tambah 7. Jadi kita selesaikan 4 tambah 4 tambah 7 tambah 7, kita dapat 22 cm. Itu jawapan untuk perimeter. Itu jawapan untuk perimeter. Sekarang cikgu, okey, untuk perimeter jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, luas masing-masing boleh tengok macam mana cikgu selesaikan luas. Luas ni kamu kena dapatkan panjang je. Panjang apa? Panjang yang kamu kena dapatkan yang pertama, bila kita pergi kepada bentuk lelayang, luas dia adalah dekat sini, panjang. Jadi, kalau cikgu cakap sini adalah 3, maksudnya panjang dekat sini, daripada sini, pergi kepada bawah, apa? Kita akan dapat 3 tambah 3. Jadi, kita akan dapat 6. Tambah pula panjang yang seterusnya. Panjang daripada sini pergi kepada sini. Jadi yang ini 3, yang ini 5. Kita akan dapat 3 tambah 5. Kita dapat 8. Jadi 6 darab dengan 8. Kita dapat 48 cm kuasa 2. Itu cara dia. Okey, mana 8 tu cikgu? Okey, 8 ni boleh tengok betul-betul. Cikgu terang lagi sekali. Okey, 8 ni yang tebal tu.
8 tu yang tebal. Mana cikgu dapat 8? Tu kan 3 tu kan 5. 3 adalah ukuran daripada sini pergi sini. 5 ni adalah ukuran daripada sini pergi sini. Jadi kita nak total. Kita bila nak cari luas, kita nak daripada hujung ke hujung. Jadi kita kena tambah 3 tambah 5, kita dapat 8. Sama juga yang ni. 3 ni adalah daripada sini pergi sini. 3 ni daripada sini pergi sini. Jadi untuk kira luas, kita kena kira total. Jadi kita akan dapat 3 tambah 3, kita dapat 6. Sebab tu cikgu dapat 6 dekat sini. Boleh faham ke? Okey ke? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, habis dah. Habis dah untuk bentuk lelayang. Okey, masa kita pun tak lama dah. Masa kita pun tak lama dah. Jadi cikgu akan pergi kepada bentuk yang terakhir. Cikgu akan pergi kepada bentuk yang terakhir untuk hari ni. Okey. Jadi bentuk yang terakhir kita nak belajar ni apa? Trapezium. Nama dia trapezium. Boleh ke ni cikgu pergi kepada bentuk yang terakhir? Nak dengar suara sikit, boleh tak boleh? Boleh. Okey. Jadi untuk trapezium, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, untuk dia punya apa orang cakap, untuk dia punya perimeter, okey. Sekejap cikgu susun yang elok supaya kamu boleh, nanti kalau kamu study, kamu boleh study balik. Okey, jadi cikgu akan susun elok-elok dekat sini. Yang pertama, cikgu akan pergi kepada dia punya panjang. Dia punya perimeter. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu bagi susun kemas sikit. Okey, jadi ini adalah bentuk trapezium. Kita akan pergi kepada perimeter. Kalau tak nampak, cikgu akan pergi kepada sini. Cikgu tulis dekat belah bawah. Ni perimeter. Okey, untuk perimeter memang tak ada masalah. Untuk perimeter memang tak ada masalah. Selalu orang boleh buat. Kenapa? Okey, masing-masing boleh tengok. Cikgu cari soalan kejap. Okey, untuk perimeter kan. Okey, soalan ni okey, untuk perimeter memang tak ada masalah. Kalau kita tengok pada formula ni, A tambah B tambah C tambah D. A tambah B tambah C tambah D. Maksudnya apa? Semua panjang sisi kita libatkan. Jadi dekat sini kita dapat 8. Kita masukkan 8. Dekat sini kita dapat 13. Kita masukkan 13. Dekat sini kita dapat 2.56 tambah dengan 2.56. Tambah dekat sini kita dapat 3.98. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator 8 tambah 13 tambah 2.56 tambah 3.98. 8 tambah 13 tambah 2.56 tambah 3.98. Jadi jawapan kita kat sini adalah 27.54. Maksudnya untuk perimeter dia tak ada masalah. Kita ambil sahaja panjang belah luar. Ingat, perimeter tak ada dia punya formula. Kita kena masukkan semua panjang belah luar. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada bentuk yang sama dan kita nak mencari luas. Okey, tengok. Luas dia lain sikit. Okey, luas. Tengok sini luas dia ada formula dia. 1/2 darab dengan B1 tambah B2 darab dengan A. Dia sama je macam ni tapi cikgu simpulkan. Okey, jadi kita tekan 1/2 B1. B ni adalah bagi cikgu untuk tapak. Tapak pertama 13 tambah tapak kedua adalah 8. 13 tambah 8. Darab pula dengan A. A tu jangan ambil yang sengit. Siapa ambil yang sengit salah. Ingat, untuk luas sama ada dia betul-betul mengiring atau betul-betul tegak sahaja calculation yang kita ambil. Jadi dekat sini kita dapat dia 2. Darab dengan 2. Nak selesaikan darab, kita jangan gelojoh. Kita selesaikan dulu 13 tambah dengan 8. Kita akan dapat 21. Darab pula dengan 2. Jadi barulah kita selesaikan dekat situ. Kita akan dapat, tekanlah kalkulator, kita akan dapat 21.
Ini jawapan untuk luas, ini jawapan untuk perimeter. Nah, ni jadi untuk perimeter kita ambil semua panjang sisi macam cikgu tunjuk dekat sini, dekat atas. Dan untuk luas kita ambil ikut formula. Jadi untuk luas dekat sini yang ada 2 kali panjang, kita tambahkan. Macam 13 dengan 8. Dia ada 2 kali panjang. Panjang belah atas dengan panjang belah bawah. Jadi bila panjang belah atas tu adalah satu yang sama, kita tambahkan 13 tambah dengan 8. Buat kurungan. Kurungan tu maksudnya darab. Okey, kita buat pula yang tegak. Tegak tu 2. Darab dengan 2. Jadi kita selesaikan satu-satu. Jelas ke semua? Boleh faham contoh yang cikgu tunjuk ni? Boleh. Okey, jadi kita cuba selesaikan soalan yang seterusnya. Kita cuba buat 2 soalan. Okey, jadi dengan masa yang ada, cikgu nak masing-masing cuba cari dia punya perimeter dan cuba cari dia punya luas. Angkat. Okey, buat ada masalah boleh WhatsApp cikgu, nanti cikgu akan jawab lah. Okey, bagus. Cikgu bagi masa 2 minit Lepas ni cikgu akan buat. Jangan risau. Kamu buat, hantar kat cikgu. Cikgu akan tengok Okey, bagus. Okey. Bagus. Okey. Ni simak. Pakai ni dulu tak apa. Untuk orang tahu. Tak jumpa. Ya kot. Cantik. Pakailah tu. Bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Atiah macam mana? So far, okey? Okey, cikgu. Okey. Jadi, dengan habis bentuk ni, habis dah tahu bentuk-bentuk yang cikgu nak ajar. Habis dah bentuk dalam silibus kamu. Okey. Jadi, cikgu just boleh bagi tahu yang lesson ni dah habis. Jadi kamu sendiri yang kena usaha. Okey, jadi habis masing-masing boleh tengok dekat depan. Madinah, macam mana Madinah? Okey ke Madinah?
Okey. Jadi boleh tengok ni tau. Okey, cikgu akan kira ni bentuk dia. Yang pertama, cikgu buat besar-besar kan. Okey, mula-mula sekali cikgu akan kira dia punya perimeter. Cikgu akan kira dia punya perimeter. Perimeter ni apa? Panjang sisi belah luar. Okey, 7.20. Okey, jadi kita letak 7.20 tambah. Okey, ni 5. Kita tambah pula dengan 5. Tambah, okey, 4.17. Kita tambah pula dengan 4.17. Yang akhir sekali, ini 15. Kita tambah dengan 15. Ini untuk perimeter, ya, dia tak ada formula. Yang kamu kena tengok betul-betul adalah betul ke nilai panjang yang kamu ambil. Jadi, kamu kiralah 7.2 tambah 5 tambah 4.17 tambah 15. Jadi, dekat sini kita akan dapat 31.37. Ramai yang betul. Bagus. Dekat situ. Jadi, tiada masalah dekat sini. Okey, jadi itu untuk perimeter, untuk luas. Sila tengok betul-betul. Luas. Okey, luas ini senang je. Kalau kamu nampak yang ni, dia akan ada yang selari. Contoh, 5 dengan 15. Okey, kamu terus buat 5 tambah 15. 1/2 darab 5 tambah 15. Darab. Jangan ambil yang sengit. Ambil yang tegak. Jadi yang tegak ni 2. Darab dengan 2. Itu dia memang dia punya formula. Itu dia punya formula. Okey, 1/2 darab dengan kamu jangan terus selesaikan semua. Kamu selesaikan dulu yang dalam kurungan ni. 5 tambah 15. Jadi kita dapat 20 darab dengan 2. Jadi dekat sini kita selesaikan. Kita akan dapat jawapan dia adalah 20. Boleh faham ke ni? Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh nampak macam mana nak jawab soalan trapezoid ni. Nama dia trapezoid. Okey. Jadi kita akan cuba jawab satu soalan lagi tentang trapezoid. Kita nak confirmkan kita betul-betul faham ke tak. Berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk, jadi masing-masing cuba selesaikan soalan ni. Okey, boleh cuba buat. Nampak boleh faham. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Cuba jawab dan selesaikan. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu bagi lagi 2 minit. Siapa-siapa yang ada ke tengah jawab lagi? Ke nak masa lagi ni? Okey, cikgu tunggu Okey, perimeter terbaik. Pandai. Okay, bagus Nisa. Okey. Cikgu tunggu Jibril. Macam mana? Okey ke Jibril? Okey, pandai Kristina. Okey, bagus. Cuba jawab Cikgu bagi lagi 1 minit. Tak apalah, cikgu bagi 2 minit lagi Cikgu tengah cek satu-satu ni. Okey, bagus. Rania, rasa-rasa Rania boleh follow up tak? Boleh.
Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Madinah terbaik. Okey. Boleh jawab boleh jawab. Dah siap cikgu. Okey, terbaik. Bagus. Okey, lepas ini cikgu akan selesaikanlah. Jangan risau Okey, bagus. Oh, mungkinlah cikgu bagi masa sekejap sangat kot. Baru ramai yang tak. Okey, sama-sama. Okey, jadi cikgu akan selesaikan. Trapezoid ini dia ada dua benda, dia ada dua bentuk. Jadi fahamkan bentuk ni dulu. Okey, jadi masing-masing boleh ke cikgu mula buat? Boleh. Okey, Boleh. ingat trapezoid ni ciri-ciri trapezoid. Ciri-ciri dia apa? Ada dua panjang selari. Ingat tu. Ada dua panjang selari. Mana dua panjang selari dia? Ini dengan ini. Okey, kita nak cari perimeter. Masing-masing tengok macam mana cikgu cari perimeter. Perimeter. Okey, 1.70 tambah 1.70 tambah. Okey, bawah dia 10 tambah 10. Okey, dekat sini 4.10 tambah 4.10 tambah sini 5. Itu untuk perimeter. Perimeter memang macam tu. Jadi bila kita nak selesaikan 1.7 tambah 10 tambah 4.1 tambah dengan 5, kita akan dapat 20.8. Itu adalah jawapan untuk perimeter. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, bila cikgu bercakap tentang luas, 1/2 darab cari panjang selari dia. Ini 5 dengan 10. 5 dengan 10, 5 tambah 10. Itu cara dia. Kemudian cari panjang yang betul-betul tegak, kita dapat 1. Jadi sekarang selesaikan dulu yang dalam kurungan 1/2 darab 15 darab 1, kita akan dapat jawapan dia 7.5. Itu adalah cara penyelesaian dia. Kod-kod ada orang tak faham. Okey, cikgu akan tunjukkan cara dia Okey, kejap kenapa pula ni? Okey, jadi masing-masing cikgu akan tunjukkan ke page yang berikutnya. Masing-masing nampak ke? Cikgu akan tunjukkan. Okey, sebelum cikgu nak tunjuk, cikgu nak tanya kamu. Ini trapezoid ke tak? Siapa boleh beritahu cikgu? Ni trapezoid ke tak? Kristina, trapezoid ke tak? Mungkin tak. Mungkin tak. Trapezoid pula. Trapezium. 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 Okey. Trapezium. Okey, Jibril, ni trapezium ke tak? Ikut. Iya kot. Okey, cikgu nak tanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah rasa soalan yang Ummu Atiyah buat ni trapezium ke tak? Tak. Okey, jadi semua orang ini adalah trapezium. Ini adalah trapezium. Trapezium dia tak semestinya dua-dua kena macam ni. Dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi macam ni. Ini kita belajar tadi. Yang ni kita belajar tadi. Dan yang terakhir, yang ni dia dalam keadaan baring. Dan kamu kena faham, dia boleh berdiri tegak. Macam mana? Dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi macam ni. Ataupun dia boleh jadi macam ni. Ingat tu.
Jadi trapezium ni dia special sikit. Dia ada macam-macam bentuk. Jadi semua ni dia ada satu sahaja ciri-ciri persamaan dia. Dia ada apa? Okey, sila tengok di hadapan. Cikgu ada tulis tadi. Dia ada dua panjang selari. Dua panjang selari. Untuk yang pertama, masing-masing boleh tengok mana panjang selari dia? Yang belah atas. Jadi bila kamu nak tambah B1 tambah B2. Okey, yang nombor 2, dia ada juga panjang selari. Ini panjang selari dia. Yang nombor 3, ini panjang selari dia. Okey. Okey, yang nombor 4, mana panjang selari dia? Ni. Dia sama dekat situ. Okey, sama juga dengan yang nombor 5. Salin tahu ni tahu. Okey, ni nombor 5. Dan yang terakhir yang ni. Dia tak kisah asalkan ada dua panjang selari. Bila ada dua panjang selari, dia dikira sebagai trapezium. Itu adalah yang dimaksudkan dengan trapezium. Jadi kalau cikgu nak kira area, contoh cikgu buat sini panjang dia, cikgu letak 2 cm. Dekat sini cikgu letak 4 cm. Dan panjang ni cikgu letak 1 cm. Dia sama je. 1/2. Okey. Darab dengan panjang yang sama. Mana? 2 dengan 4. 2 tambah dengan 4. 2 tambah 4. Darab pula dengan yang belah bawah ni. Yang ni kita dapat 1. Jadi kita selesaikan macam tadi. 1/2 darab 6. Darab dengan 1 kita dapat 3. Itulah yang dimaksudkan dengan trapezium. Trapezium ada banyak bentuk. Sama juga dengan soalan lain. Bentuk-bentuk dia boleh jadi terbalik. Dia tak semestinya dia tegak. Dia tak semestinya dia mengereng. Dia ikut kepada soalan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, last soalan untuk trapezium. Tapi sebelum tu tak apalah. Habis dah. Kita pergi kepada bentuk gabungan pula. Okey, jadi masing-masing yang kita dah belajar tadi, kita kena buat juga soalan-soalan macam ni. Ni soalan macam exam kamu. Tadi cikgu terangkan untuk bentuk-bentuk. Mana yang cikgu dah terangkan tu? Bentuk segitiga cikgu dah ajar. Bentuk segi 4 selari cikgu dah ajar. Relayang cikgu dah ajar. Trapezium cikgu dah ajar. Sebelum ni cikgu dah ajar kamu cara selesaikan bentuk dia gabungan. Jadi kalau dia bergabung segi 4 selari dengan relayang ke dengan trapezium ke, ikut cara yang cikgu ajar macam minggu lepas. Okey, tapi untuk minggu ni, untuk dah nak habis dah kelas, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan, kita akan selesaikan soalan ni sama-sama. Okey, jadi untuk soalan dekat depan, cikgu akan bagi masa kamu, ada 2 je bentuk. Bentuk petak dan bentuk segitiga. Jadi dekat sini cikgu nak kamu buat apa? Cikgu nak masing-masing cari dia punya perimeter, dan cari dia punya luas. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi dengan masa yang ada, cuba cari dia punya perimeter dan cari dia punya luas. Cikgu bagi masa banyak sikit. Cikgu bagi masa 5 minit. Dalam masa 5 minit, cuba selesaikan soalan ni. Ada soalan boleh tanya cikgu. Tanya dekat WhatsApp tau. Christina, agak-agak boleh buat tak ni? Saya try cikgu. Saya try. Okey, bagus. Cuba buat.
Hina. Nanti terangkan. Okey, 4 minit lagi. Siapa-siapa ada masalah boleh bagi tahu cikgu kan. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar, nampak boleh faham. Kat sini kan. Okey. Macam dah kat dinding. Terbalik. Tinggalkan yang ni. Ya, macam tu. Ini macam tu. Cermin. Kiri dia punya. Okey, jadi masa menjawab lagi 2 minit. Tak payah nampak. Lepas tempoh buat mustahil. Tak apa. Yang tu. Sama. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Boleh ke cikgu selesaikan soalan di hadapan? Boleh. Okey, jadi kamu kena fahamlah macam inilah soalan exam kamu. Macam inilah soalan dalam exam nanti. Okey, jadi yang pertama kamu kena faham dalam exam dia tak akan bagi satu bentuk sahaja. Dia akan bagi bentuk yang bergabung. Dia akan bagi bentuk yang bergabung. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan, cikgu akan selesaikan soalan ni lah. Okey, jadi yang pertama sekali kita akan cari perimeter. Kita akan cari perimeter. Untuk perimeter, kita akan selesaikan soalan perimeter. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, sini 3, sini 5, sini 7. Okey, cikgu tambahkan. Ni 3, 5, 7. Tambah 3, tambah 5, tambah 7.
Tak selesai lagi. Cikgu teruskan mengira. Sini 3, sini 3, sini 3. Macam mana cikgu tahu tu 3? Sebab cikgu ada nampak tanda macam ni. Jadi sini 3, sini 3. Ada 3 kali 3. 1, 2, 3. Dan cikgu tutup. Ada 8 dan 4. Kita akan tambah dengan 8 dan tambah dengan 4. Ini adalah cara kiraan perimeter. Lepas tu kita masukkan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 8 tambah 4, kita akan dapat 36 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, untuk luas cikgu akan buat cikgu akan terangkan satu-satu. Okey, jadi untuk luas yang warna merah, panjang darab lebar. Panjang dia 3, lebar dia 4. Jadi untuk luas warna merah, jadi cikgu letak dia A. A. Cikgu letak nama 3 darab dengan 4. Kita dapat 12. 12 cm kuasa 2. Kemudian kita ada bentuk warna hijau. Iaitu kita dapat panjang dia 3, lebar dia 3. Cikgu letak nama dia B. B adalah 3 darab 3. Kita akan dapat 9 cm kuasa 2. Tengok macam mana cikgu keluarkan tu. Dia bentuk yang sama je. Bentuk segi 4. Okey, bentuk A dengan B ni jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi ini 3 tau. Cikgu bagi tahu dah tadi 3. Okey, jadi dekat sini masing-masing cikgu akan pergi pula kepada bentuk nombor 5. Bentuk warna biru. Cikgu namakan dia C. Bentuk C bila bentuk tu ada segitiga 1/2 darab. Tinggi dia. Sini 3. Panjang kiri sama dengan kanan. Sini 3. Jadi 3 tambah 3 kita dapat 6. Darab pula yang belah bawah dia. Belah bawah dia 8. Jadi 8. Jadi dekat sini 6 darab dengan 8. Jadi 2 kita dapat 24 cm kuasa 2. Itu bentuk yang warna biru. Akhir sekali cikgu buat yang warna hitam. Jadi ini D. Cikgu namakan dia D. D. D ini 3. Ini 4. Jadi untuk D 1/2 darab 3 darab 4, tekan kalkulator kamu akan dapat 6 cm kuasa 2. Jadi apa yang kita nak kena buat? Jumlahlah, kita nak semuanya. Jadi jumlah 12. 12 tambah 9 tambah dengan 24 tambah dengan 6. Tekan kalkulator. 12 tambah 9 tambah 24 tambah dengan 6. Jadi dekat sini jawapan dia 51 cm kuasa 2. Boleh faham ke semua cara cikgu tunjuk tu? Jelas ke? Jelas. Okey. Boleh salin. Okey, jadi kita ada 2 minit lagi sebelum kita habiskan kita punya kelas. Cikgu nak tengok sikit masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tanya sikit, nak tegur-tegur sikit. Faham ke tak faham? Kristina okey ke hari ni? Lesson hari ni okey? Boleh faham semua? Okey. Boleh. Tengok bentuk-bentuk tu ada dalam 4 bentuk cikgu 5 bentuk cikgu ajar hari ni. Jadi salin semua bentuk tu, jalan kira dia jalan kira cikgu tunjuk perimeter dengan luas dia. Nanti dalam exam dia akan bagi bentuk macam ni, dia akan bagi bentuk gabungan. Jadi cikgu harap masing-masing jelaslah, masing-masing boleh faham. Cikgu tak pakai songkok ni, cikgu pakai kopiah. Okey. Jadi semua sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Sebelum cikgu nak tamatkan, ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Okey semua, jadi situ je lah. Dah